Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Konstantin Pahlawan, dalam Berita Pagi Sabah, Jumaat 8 Januari 2021. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Beaufort. Sehingga 9 malam tadi, seramai 35 penduduk melibatkan 13 keluarga dari Kampung Bakalau masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun. Mereka terdiri 16 wanita, 2 lelaki dan 17 kanak-kanak. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Izaimi Mat Daud dalam satu kenyataan media memaklumkan sebanyak 49 buah kampung di Beaufort masih terjejas banjir. 4 laluan tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan iaitu Jalan Kampung Binunuk, Jalan Kampung Kangsa, Jalan Kampung Palai Gading dan Jalan Kampung Kabajang Ulu. Manakala 9 laluan hanya boleh dilalui kenderaan berat, antaranya Jalan Kampung Lago, Jalan Kampung Suasa, Jalan Kampung Bangkalalak, Jalan Kampung Cina Padas Valley dan Jalan Kampung Laboy. Beralih kepada situasi semasa pandemik COVID-19 di Sabah, sebanyak 493 kes baharu serta 1 kematian direkodkan semalam. Kes kematian ke-278 itu dilaporkan di Sandakan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam satu kenyataan berkata kes baharu itu menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah kini meningkat kepada 39,453. Sebanyak 363 kes berpunca dari saringan kontak rapat, saringan bergejala 49 kes, saringan tempat kerja 19, saringan kendiri 15, saringan prakemasukan wad 10, saringan kluster-kluster sedia ada 8 dan 29 kes lain-lain kategori. Menurut Datuk Masidi, daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes baharu tertinggi iaitu 126 kes. Diikutilah Datuk 49, Tawau 48, Sandakan 25 serta masing-masing 23 kes baharu di Kota Belud dan Keningau. Sementara itu, seramai 210 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif sembuh kini 36,146 orang. 2,457 pesakit pula sedang menerima rawatan iaitu 710 orang di hospital manakala 1,747 di PKRC. 62 pesakit dirawat di unit rawatan rapi, 6 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Datuk Masidi juga berkata 21 daerah telah berada dalam zon merah susulan Beaufort dan Kota Marudu berubah dari zon jingga ke zon merah manakala daerah Beluran bertukar dari zon kuning ke zon jingga. Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah menyambut baik saranan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAK untuk memasukkan cuti Pesta Keamatan dan Gawai dalam perancangan cuti-cuti Malaysia. Pembantu Menteri berkenaan, Datuk Johnston Bangkuai berkata, saranan itu merupakan langkah terbaik dalam memelihara kebudayaan dan adat tradisi masyarakat di kedua-dua negeri. Bercakap kepada pemberita RTM ketika ditemui selepas menjadi tetamu segmen Bah Ngamlah Tu, seleksi konti bervisual Sabah FM, Datuk Johnston berkata saranan itu mampu menarik kehadiran pelancong untuk melihat sendiri keunikan etnik dan budaya masyarakat tempatan Sabah. Kita harus ambil kira rakan-rakan kita di Semenanjung harus juga tahu tentang kewujudan perayaan ini. Tariknya supaya rakan-rakan di Semenanjung itu boleh buat perancangan untuk datang ke Sabah. Menurut Datuk Johnston, saranan memasukkan cuti Pesta Keamatan dan Gawai dalam perancangan cuti-cuti Malaysia juga akan memudahkan perancangan perjalanan rakyat Sabah dan Sarawak yang bekerja di Semenanjung untuk balik menyambut perayaan tersebut. Sebelum ini, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri telah menerima saranan umum agar cuti Pesta Keamatan dan Gawai dimasukkan dalam perancangan cuti dalam Malaysia. Ia bagi memberi peluang kepada orang ramai khususnya dari Semenanjung untuk menyaksikan sendiri kemeriahan sambutan kedua-dua perayaan kebanggaan rakyat Sabah dan Sarawak itu. Pemimpin masyarakat perlu menjalankan tanggungjawab dengan penuh integriti demi manfaat penduduk setempat. Selain itu, sebagai mata dan telinga kerajaan, mereka juga mesti proaktif menyelami keperluan dan permasalahan penduduk.
Demikian nasihat Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan watikah pelantikan Ketua-Ketua Adat dan Jawatan Kuasa Pengurusan Keselamatan Kampung JPKK bagi daerah Kuala Penyu di Kuala Penyu. Saya harap kepada semua JPKK dan juga ketua-ketua adat supaya menjalankan tugas dengan begitu berintegriti dan supaya rakyat di bawah itu mendapat manfaat dengan sebaik-baiknya lah. Seramai 137 JPKK dan ketua-ketua adat menerima watikah pelantikan masing-masing bagi tempoh 2021 hingga 2024. Pengguna bas ekspres di Sabah kini boleh membuat pembelian tiket secara dalam talian melalui laman sesawang www.easybook.com. Ia dibangunkan untuk memudahkan perancangan perjalanan orang ramai sama ada melalui darat, udara dan laut. Jurutera Kanan Sokongan IT EasyBook Faris Mustafa berkata kemudahan itu bersesuaian dengan kehidupan norma baharu yang bukan sahaja memudahkan penumpang malah pengusaha bas ekspres. Pada masa ini kapasiti penumpang bas ekspres di Sabah masih dihadkan kepada 50% seperti yang ditetapkan dalam prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Pelanggan yang membeli secara atas talian melalui EasyBook, mereka boleh terus menaiki bas dengan hanya menunjukkan order summary, bukti pembelian yang telah dibeli melalui EasyBook. Faris menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Sementara itu, kaunter sistem tiket berpusat EasyBook turut dibuka di Terminal Inanam Kota Kinabalu setiap hari bermula 6 pagi hingga 8 malam. EasyBook yang mula diperkenalkan pada 2005 menyediakan perkhidmatan di hampir semua negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Laos, Kemboja, Singapura, Brunei dan Filipina. Sementara itu, Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam Kota Kinabalu merupakan pengguna kedua platform itu di Sabah selepas Terminal Bas Tawau. Kampung Merampong Keningau bakal memiliki sebuah inap desa untuk kemudahan pelawat yang ingin merasai sendiri suasana kampung. Inap desa itu merupakan bekas balai raya lama yang akan diubah suai dengan peruntukan RM30,000. Adun Bingkor, Datuk Robert Tawi berkata kemudahan inap desa itu diharap dapat membantu perancakan sektor pelancongan daerah pada masa akan datang. Beliau berucap demikian dalam perasmian Taman Kolim Bambang, KRT Rumandawi, Kampung Merampong, Keningau. Sebelum ini, beliau turut mengumumkan pembinaan sebuah pondok di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Merampong. Datuk Robert yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berharap tahun 2021 ini akan menjadi titik tolak kepada lebih banyak pembangunan di kawasan Bingkor. Meninjau permasalahan-permasalahan yang ada di peringkat kampung-kampung dan saya akan membawa permasalahan-permasalahan di peringkat kampung ini kepada pihak-pihak kementerian. Saya akan berjumpa dengan pihak-pihak kementerian di departemen-departemen yang berkenaan. Pada majlis ini turut berlangsung pertandingan taman yang bertujuan menggalakkan penduduk menceriakan kawasan kampung masing-masing. Taman Rumandawi dinombatkan sebagai juara, Taman Pisong Puruan di tempat kedua manakala tempat ketiga dimenangi Taman Olidang. Siapa sangka kereta bagi yang lazimnya menggunakan tenaga elektrik boleh diubah suai menggunakan teknologi hijau sistem solar. Ini terbukti apabila Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu IKMKK berjaya menghasilkan kereta bagi solar atau solar drive pertama di Malaysia menggunakan tenaga semula jadi yang lebih mesra alam selaras dengan revolusi perindustrian 4.0. Ikuti laporan wartawan Sharon Raymond. Berkonsepkan jimat masa, tenaga dan kos, inovasi kereta bagi ini merupakan yang pertama di Malaysia yang menggunakan tenaga semula jadi solar tanpa menggunakan bahan bakar dan tidak mengakibatkan pencemaran asap.
Bagi solar ini dihasilkan daripada kereta elektrik Golf terpakai 48 volt dengan 2 tempat duduk. Ia kemudian diubah suai menggunakan 3 solar panel 250 volt, trailer sepanjang 6 kaki dan lebar 4 kaki, 4 bateri 12 volt, solar charge regulator controller dan ditambah 6 tempat duduk dengan kos hampir RM1,000. Ia merupakan inovasi sekumpulan penolong pegawai latihan vokasional daripada Jabatan Elektrik IKMKK, Jabatan Automotif dan Jabatan Elektrik IKMKK terdiri Muhammad Ikhwan Mat Saleh, Alan Julius, Muhammad Nazri Jaludin dan Suzidi Kimin. Pada awalnya, ia adalah untuk kemudahan warga IKMKK dan pelawat di sekitar kawasan kampus. Dengan menggunakan bagi solar ini, masa yang dapat kami singkatkan ialah hingga 4 jam sahaja. Sebab ketika bagi ini berjalan pun ataupun dia parking, dia sentiasa dicas. Okey. Lagi satu, dia dapat menjimatkan wang ringgit. Jika macam di pusat-pusat kelab golf ke, mereka mengecas selama 12 jam, sudah tentu bil elektrik mereka agak tinggi. Bagi solar ini berpotensi besar dan boleh dikomersialkan untuk kegunaan masyarakat selain digunakan di pusat peranginan, zoo dan kelab golf. Ia juga boleh diadaptasi untuk penggunaan di kawasan pedalaman dengan mengubah suai beberapa ciri mengikut kesesuaian keadaan muka bumi yang berbukit bukau. Pada masa sekarang ni kita menggunakan tayar untuk yang sesuai untuk di permukaan yang rata. Bila kata kita nak bergerak di kawasan pedalaman ni, permukaan yang tidak rata tu memerlukan orang kata apa? Tayar yang sesuai lah. Bagi kau ni, kalau kata kita gunakan di kawasan pedalaman, ia dapat membantu pergerakan orang kampung lah. Dan juga sebab dia tidak menggunakan bahan api, jadi tidak perlu ada stesen minyak lah. Teknologi yang ada ini kita expose untuk dipaparkan untuk masyarakat di negeri Sabah ini untuk mengetahui akan kewujudan IKM. Jadi di samping untuk mempromosikan inovasi ini, kita expose IKM untuk tatapan rakyat Sabah lah. Inovasi ini juga telah dipertandingkan dalam pertandingan Pereka 2020 di Universiti Malaysia Sabah UMS dan pertandingan Inovasi Nasional Pendidikan dan Teknologi Anjuran Institut Pendidikan Guru IPG Temenggung Ibrahim dan Jabatan Pendidikan Malaysia di Johor. Keputusan pertandingan bakal diketahui bulan ini. Sekian berita pagi Sabah bersama mencegah penularan pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Saya Konstantin Pahlawan. Salam sejahtera. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Kawan! Lagi ni. Hei! Kau tak menagih lagi ya? Kau faham? Dia tu kan gaduh hot. Kau faham? Kau encik pasal Kau tu penagih lah.
Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 8 Januari bersama saya Nusila Talha. Rumah Panjang Sungai Putung, Ulu Undup dan Rumah Panjang Bui Panjai, Lubuk Antu di Sri Aman dikenakan perintah berkurung selama 14 hari bermula semalam. Timbalan Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, maklumkan tindakan ini dilakukan ekoran terdapat 2 kes positif jangkitan tempatan di 2 rumah panjang terbabit. Pengesanan kes aktif dilakukan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sri Aman dengan menghantar agensi penguat kuasa untuk berkawal di rumah panjang tersebut bagi memastikan tiada pergerakan keluar dan masuk ke rumah panjang berkenaan. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah mengambil tindakan segera dengan menghantar bekalan makanan ke 2 rumah panjang terbabit. Dato' Ahmad Douglas menambah, dengan itu daerah Sri Aman bertukar status daripada status hijau kepada status kuning setelah merekodkan 2 jangkitan tempatan. Sementara itu, kemasukan guru ke Sarawak daripada Semenanjung, Sabah dan Labuan perlu menjalani kuarantin di pusat kuarantin selama 10 hari. Ujian RT-PCR akan diambil pada hari kedua dan pada hari ke-8 dan akan dibenarkan discharge pada hari ke-10 setelah keputusan ujian negatif dan menyambung 4 hari baki kuarantin di rumah. Bagi guru yang melapor diri di kawasan pedalaman pula akan menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin. Kos bagi ujian saringan akan ditanggung oleh Kementerian Kesihatan manakala kos kuarantin ditanggung kerajaan negeri. Dalam sidang media sama, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas turut mengisytiharkan kluster keempat di negeri ini semalam. Kluster baharu tersebut ialah kluster Kranji Tabuan yang melibatkan daerah Kuching. Indeks kes kepada kluster itu ialah kes 1,158 yang telah dikesan melalui saringan individu bergejala pada 5 Januari dengan melibatkan 54 individu telah disaring. Sementara 3 lagi kluster di negeri ini dilaporkan masih aktif. Dato' Ahmad Douglas turut memaklumkan bahawa 14 kes baharu positif COVID-19 direkodkan semalam sekaligus menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 1,180 kes. Ia melibatkan daerah Kuching 7 kes, Sibu 3, Sri Aman 2, Miri 1 dan Pusak 1. Jumlah kes masih mendapat rawatan seramai 60 orang. Manakala 43 pesakit dalam siasatan PUI yang baru telah dilaporkan dan 16 kes PUI masih menunggu keputusan ujian makmal. Orang ramai dilihat bersikap sambil lewat tentang jangkitan COVID-19 meskipun semakin ramai dijangkiti dan maut berbanding April dan Mei tahun lalu. Meluahkan kebimbangan angka yang semakin meningkat di Sarawak, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian merayu agar sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard yang ditetapkan sebagai norma baharu dan duduk di rumah sahaja untuk mengurangkan risiko dijangkiti. Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian mahu setiap rakyat Sarawak memainkan peranan masing-masing meskipun vaksin dijadual tiba bulan depan. I hope we will never reach red. But Sarawak as a whole, if you look, we never had COVID-19 in longhouses. But now we got COVID-19 in the longhouses in Meradong, COVID-19 in longhouses in Kapit, COVID-19 in longhouses in Sri Aman. So that means that Sarawak, we had to be more careful than before. Jelasnya, kuarantin di rumah juga dilihat tidak berkesan kerana semua jangkitan baharu berpunca daripada kegagalan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan surat tawaran pemilikan rumah kepada 104 penduduk Kampung Bunga Rampai di Bau. Perumahan ini merupakan sebahagian daripada 3,000 rumah mampu milik yang dibina oleh Perbadanan Perumahan Sarawak dengan kadar faedah serendah 1% atau bayaran serendah RM200 sebulan. Jadual dan kekerapan penerbangan ke Sibu dan Miri akan dikurangkan mulai Sabtu ini. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata perkara tersebut diputuskan dalam mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak pada Selasa lepas.
Datuk Lee Kim Shin menerusi satu kenyataan media memberitahu keputusan itu dibuat setelah mendapat permintaan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu dan Miri. Ia bagi mengurangkan penerbangan ke daerah tersebut berikutan jumlah bilik kuarantin yang terhad, lebih-lebih lagi keadaan kes COVID-19 yang semakin meningkat di Sabah dan Semenanjung. Dedah beliau, pihaknya telah mengagihkan jadual penerbangan yang baru ke 3 buah syarikat penerbangan. Justeru, Datuk Lee meminta setiap syarikat penerbangan memaparkan jadual penerbangan yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak bagi mengelak kekeliruan berlaku. Syarikat penerbangan juga diingatkan supaya tidak membatalkan penerbangan yang telah ditetapkan pada saat akhir. Penduduk di kawasan Parlimen Batang Lupar dinasihati supaya terus berjaga-jaga dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan dalam mengurangkan risiko penyebaran pandemik COVID-19, khususnya di kawasan pedalaman. Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Sri Rohani Karim berkata, orang ramai hendaklah menitik berat SOP dalam kalangan setempat selain menjadikan pengalaman pada tahun lepas sebagai iktibar untuk mengubah corak kehidupan seharian kepada norma baharu. Ujar Datuk Seri Rohani, kerjasama semua pihak adalah penting dalam usaha menjaga keselamatan diri, keluarga dan komuniti daripada pandemik COVID-19. Jelasnya, walaupun kebanyakan projek pembangunan negara tergendala berikutan pandemik tersebut, kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri terus prihatin nasib rakyat dengan memperkenalkan pelbagai bantuan untuk meringankan beban dalam menghadapi pandemik itu. Beliau berucap demikian semasa menyempurnakan Majlis Penyampaian Sumbangan Geran Projek Kecil Luar Bandar dan Projek Mesra Rakyat di Dewan Pembangunan Sebuyau. Sebanyak 24 persatuan, organisasi bukan kerajaan, Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan Jawatankuasa Surau menerima geran berjumlah RM419,000. Pelan Induk Pembangunan Terbesar Miri bakal mengubah lanskap pembangunan khususnya di kawasan Marudi, Long Lama, Bario dan Subis. Menurut Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pengguang Manggil, makmal pelan tersebut yang melibatkan penyertaan agensi berkaitan akan mengumpul data untuk mencapai matlamat pembangunan yang dirancang. Datuk Dr. Pengguang Manggil memberitahu hasil maklumat daripada makmal itu kelak ia akan diserahkan kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk dipertimbang pelaksanaannya. Jelas beliau, antara keutamaan projek di bawah pelan induk tersebut ialah infrastruktur asas termasuk jaringan jalan raya, bekalan elektrik dan air, selain teknologi maklumat dan komunikasi dan aktiviti pertanian moden kepada penduduk luar bandar. Perkara yang penting bagi saya lah, we must have this infrastructure seperti jembatan, jalan dan sebagainya, api, air, ICT dan juga socio-economic activities. Selain daripada itu, saya berpendapat juga bahawa isu sekolah ini perlu ditangani oleh kerana everything starts from there. Beliau ditemui RTM selepas rakaman program Sarawak Nuju Pemansang terbitan YFM di RTM Kuching. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AAD Kelimbang berjaya menangkap 70 individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah sepanjang tahun lepas. Tangkapan dibuat di Limbang dan lawas itu melibatkan 15 aduan daripada keluarga dan 5 aduan awam. Penolong Pegawai Anti Dadah Ketua Unit Penguatkuasaan dan Keselamatan AAD Kelimbang, Hillary Intan Kunul memaklumkan semua yang ditahan adalah lelaki berumur antara 14 sehingga 70 tahun. Individu berumur 19 sehingga 30 tahun merekodkan tangkapan tertinggi iaitu seramai 33 orang diikuti 31 sehingga 50 tahun melibatkan 30 tangkapan, 51 sehingga 70 tahun 5 tangkapan dan 2 tangkapan membabitkan individu bawah 18 tahun. Di antara beberapa orang tu kami ramai tindakan untuk dibawa ke mahkamah untuk disyorkan menjalani penguasaan. Dalam beberapa orang tu lah, dalam 70 orang tu menjadi penguasaan di ADK daerah Limbang. Ada beberapa orang tu kami
disyorkan untuk menjalani pemulihan dalam institusi di Pusat Pemulihan Kuching. Beliau menyatakan demikian selepas menjadi tetamu slot bersama agensi di Limbang FM. Dalam pada itu, Hillary memaklumkan AADK Limbang akan memperhebat usaha menjalin kerjasama dengan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung untuk menyalur maklumat dan melaporkan kes-kes sedemikian kepada pihaknya. Jelasnya lagi, tumpuan akan memfokus di kawasan kampung berisiko di kedua-dua daerah itu. Seramai 34 orang pendatang asing tanpa izin parti telah diusir sejak 1 Januari di Sempadan Malaysia Indonesia. Markas Division Pertama Infanteri Malaysia dalam kenyataan media juga mendedahkan beberapa barangan turut dirampas dalam operasi benteng berkenaan. Di sektor Serikin, 23 orang parti termasuk kanak-kanak telah diusir, manakala di sektor Lubuk Antu, seramai 9 orang parti dan 2 orang parti diusir di Kandai. Kenyataan tersebut juga memaklumkan pelbagai alasan dan taktik digunakan parti untuk menyelinap masuk ke Malaysia, berkemungkinan atas desakan hidup impak daripada pandemik wabak COVID-19. Pasukan tersebut yang bertugas di perbatasan juga berjaya mematahkan cubaan menyeludup keluar barangan makanan ke Indonesia di Tebeduk dan Lubuk Antu dengan anggaran nilai rampasan RM4,192. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 8 Januari. Saudara sentiasa amalkan penjarakan fizikal di kawasan umum dan elak tempat sempit dan sesak. Bersama kita hentikan penularan COVID-19. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.